Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Kita sambung PowerPoint kita yang kedua di bawah tajuk penciptaan kredit. Proses penciptaan kredit yang pertama untuk sistem satu bank. Diandaikan individu yang pertama memasukkan wang tunai RM10,000 ke dalam akaun semasanya di bank A. Kunci kira-kira bank A adalah seperti berikut. Di sebelah kiri, di bawah title asset, daripada RM10,000 yang dimasukkan oleh individu 1, RM2,000 adalah dalam bentuk rizab tunai di bawah laju aset dan RM8,000 lagi adalah dalam bentuk pinjaman di bawah kunci kira-kira bank A. Dan di sebelah kanan, di bawah laju liability, deposit semasanya adalah RM10,000. Jadi, bawah aset jumlah RM10,000, di bawah liability juga jumlahnya adalah RM10,000 juga. Para pelajar, apabila individu A telah pun membuat pinjaman seperti slide yang kedua tadi di bank A, apa yang bank A akan lakukan? Bank A akan menyimpan 20% daripada deposit semasa tersebut, iaitu sebanyak RM2,000 dalam tajuk rizab tunai dan bakinya sebanyak RM8,000. Baki sebanyak RM8,000 itu, iaitu dipanggil sebagai lebihan rizab, akan dipinjamkan oleh bank A kepada individu B. Dan individu ini, iaitu peminjam yang kedua, akan juga membuka akaun deposit semasa di bank A juga. Seterusnya, bank A akan menyimpan 20% daripada RM8,000 sebagai rizab, iaitu RM1,600, dan lebihan rizab iaitu pinjaman sebanyak RM6,400 boleh diberikan pinjaman kepada individu C, iaitu peminjam yang ketiga. Dan proses ini berterusan sehingga tiada lagi lebihan rizab yang boleh dipinjamkan atau digunakan untuk mencipta kredit. Jika sebelum ini kita melihat proses penciptaan kredit untuk sistem satu bank, sekarang para pelajar kita akan melihat proses penciptaan kredit untuk sistem banyak bank. Andaikan individu 1 memasukkan wang tunai RM10,000 ke dalam akaun semasa di bank A. Kunci kira-kira bank A adalah seperti yang berikut. Di bawah laju aset, rizab tunai 20% adalah RM2,000, selebihnya di bawah pinjaman RM8,000. Dan di bawah laju liability, deposit semasa RM10,000. Jadi, kiri dan kanan adalah seimbang RM10,000. Setelah individu yang pertama menyimpan RM10,000 ke dalam akaun A, bank A akan menyimpan 20% daripada deposit semasa iaitu sebanyak RM2,000 dan bakinya lebihan rizab sebanyak RM8,000 akan diberi pinjaman kepada individu yang kedua pula. Dan individu yang kedua akan memasukkan ke dalam akaun semasanya di bank B, iaitu bank yang berbeza di mana individu dua mendapat pinjaman. Proses ini akan berterusan kepada individu yang ketiga, individu yang keempat di bank yang berbeza sehingga tiada lagi lebihan rizab untuk dipinjamkan. Kunci kira-kira bank B adalah seperti yang berikut. Apabila individu yang kedua memasukkan pinjaman yang beliau dapat daripada bank A sebanyak RM8,000 ke dalam bank B. Di bawah laju aset, hasil pinjaman RM8,000 tersebut, 20% wajib disimpan di bank B itu sendiri, seperti arahan bank pusat di bawah tajuk rizab tunai. Dan selebihnya daripada RM8,000 tersebut adalah lebihan rizab, iaitu juga dinamakan sebagai pinjaman. Dan di bawah laju liability,
deposit semasa iaitu pinjaman yang didapati oleh individu B sebanyak RM8,000. Setelah individu yang kedua mendapat pinjaman sebanyak RM6,400, individu yang kedua telah pun menyimpan di bank C. Di bawah kunci kira-kira bank C tertera 20% daripada RM6,400 adalah wajib simpan dalam bentuk rizab tunai, iaitu sebanyak RM1,280, dan baki lebihan rizab tunainya dinamakan sebagai pinjaman, iaitu pada nilai RM5,120. Setelah itu, bank C memberikan pinjaman kepada individu yang keempat. Jadi, di bawah kunci kira-kira bank D, kerana individu yang keempat menyimpan juga di bank yang berbeza, iaitu bank D. Daripada semua pinjaman yang beliau dapat, RM5,120, bank D perlu melakukan perkara yang sama, iaitu menyimpan 20% dalam bentuk rizab tunai dan selebihnya RM4,096 dalam bentuk pinjaman yang boleh diberi pinjam kepada individu yang lain. Boleh tak pelajar tunjukkan saya kunci kira-kira bank E dan seterusnya? Untuk memudahkan kita melihat proses penciptaan kredit oleh sistem banyak bank, jadual ini akan banyak membantu pelajar. Bagaimana bank A mendapat deposit semasa daripada individu yang pertama sebanyak RM10,000 dan bank A perlu menyimpan 20% dalam bentuk rizab tunai dan selebihnya dalam bentuk pinjaman. Pinjaman inilah yang boleh diberikan pinjam kepada individu yang kedua. Individu yang kedua memasukkan pinjaman tersebut di bank B dan 20% dalam bentuk rizab tunai, bank B wajib simpan dan selebihnya RM6,400. Dan proses penciptaan kredit ini akan terus berterusan sehinggalah kepada bank E dan bank yang lain-lain. Jika pelajar lihat pada jumlah akhir deposit semasa, nilai RM10,000 itu telah pun menjadi RM50,000. Dan untuk lajur rizab tunai, daripada permulaannya RM2,000 telah pun menjadi RM10,000, dan pada lajur pinjaman, daripada awal pinjaman bank A RM8,000 telah pun menjadi pinjaman kepada RM40,000. Jumlah deposit semasa RM50,000 boleh dibezakan kepada dua, iaitu yang pertama, deposit utama iaitu deposit asal RM10,000 yang diterima dari penyimpan pertama. Yang kedua, deposit derivatif iaitu deposit semasa baru atau pinjaman RM40,000 yang diwujudkan oleh bank perdagangan melalui kredit pinjaman yang diluluskan. Hanya bank perdagangan sahaja yang boleh mencipta kredit dan bank lain tidak boleh sebab tidak mempunyai deposit semasa. Pelajar juga mesti pandai menggunakan rumus untuk menghitung dengan menggunakan pengganda. Yang pertama, rumus deposit semasa asal RM10,000 akan menjadi jumlah deposit semasa RM50,000 apabila deposit semasa asal RM10,000 dikalikan dengan nilai pengganda. Rumus yang kedua adalah rizab tunai asal menjadi jumlah rizab tunai apabila RM2,000 dikalikan dengan pengganda, jadilah jumlah rizab tunai sebanyak RM10,000. Rumus yang ketiga iaitu untuk mendapatkan jumlah pinjaman. Datangnya daripada pinjaman asal RM8,000 didarabkan dengan pengganda, jadilah RM40,000. Bagaimana kita nak mendapatkan jumlah ataupun nilai pengganda sebanyak 5, iaitu 1 bagi nisbah rizab. Di sini ada beberapa rumus yang pelajar perlu ingat. Yang pertama,
untuk mendapatkan penciptaan kredit, ada dua kaedah. Yang pertama iaitu pinjaman asal darab pengganda atau B, pinjaman asal bagi nisbah rizab tunai. Rumus yang kedua untuk mendapatkan jumlah rizab atau jumlah cadangan. Yang pertama A, rizab asal darab pengganda atau B, rizab asal bagi nisbah rizab tunai. Yang ketiga untuk mendapatkan jumlah deposit atau jumlah deposit semasa. Caranya yang pertama A, deposit semasa asal darab pengganda ataupun B, deposit semasa asal bahagikan dengan nisbah rizab tunai. Bagaimana untuk mendapatkan jumlah penawaran wang atau jumlah bekalan wang? Rumusnya adalah yang pertama, jumlah deposit semasa tolak jumlah rizab. Yang kedua, jumlah kredit pinjaman dibahagikan dengan penciptaan kredit. Bagaimana pula untuk mendapatkan deposit semasa asal? Iaitu jalan kerjanya, rizab tunai asal tambah pinjaman asal untuk mendapatkan jumlah deposit semasa, iaitu jumlah rizab tunai tambah jumlah pinjaman. Untuk mendapatkan pula jumlah rizab tunai adalah jumlah deposit semasa tolak jumlah pinjaman, dan untuk mendapatkan jumlah pinjaman adalah jumlah deposit semasa tolakkan dengan jumlah rizab tunai. Di sini saya tinggalkan satu latihan kepada pelajar untuk pelajar buat, dan kamu boleh menggunakan contoh-contoh rumus yang telah saya berikan sebelum ini. Sekian saja persembahan PowerPoint saya yang kedua di bawah tajuk penciptaan kredit.